Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk muka surat 54 Ustaz. Ali Imran ayat 8. Bab 1 hadiah teristimewa daripada Allah Taala. Betul. Boleh Kak dah pilih FB dah. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma unsur ikhwanana al-mustad'afina fi Gazzah wa fi Filastin. Allahumma iftah lahum fathan mubina wansurhum nasran aziza wa akhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Allahumma altuf bina wa afina warhamna wal muslimin. Allahumma ahlikil kafaratal munafiqin wa dammir a'da ad-din wa amtir alaihim hijaratan min sijjilin mandud وارسل على الجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم لا تزد الظالمين إلا تبارا. Amma ba'd. Kak Liza dan ibu-ibu, apa khabar semua? Jadi harap semua dalam keadaan sihat, afiah insya-Allah ya. Dan dalam masa yang sama kita berdoa agar Allah Al-Mutakabbirul Qahhar akan memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Gaza dan juga mengusir para penjajah ya. Walaupun dalam keadaan sekarang ni agak amat kritikal, namun kita terganggu dengan hantaran-hantaran video dan juga maklumat yang entah datang daripada mana. Konon-kononnya ada perang yang berlaku antara Yaman dengan Israel. Konon-kononnya macam-macam lah konon-kononnya itu. Padahal kebanyakan maklumat itu maklumat yang tidak boleh dipercayai. Dan dalam masa yang sama, apalah yang kita harapkan daripada kumpulan-kumpulan Syiah yang kononnya mahu menentang Israel. Dalam masa yang sama, Syiah itu juga lah yang membantai umat Islam di Syria dan sebagainya. Jadi sukar untuk kita berharap kepada kumpulan-kumpulan tertentu dan sukar untuk kita percaya kepada kiriman-kiriman video tanpa putus sama ada di TikTok ataupun di mana-mana media sosial. Jadi saya harap ibu-ibu agar kita berhati-hati dengan maklumat-maklumat yang disampaikan, kerana realitinya pada masa sekarang ni Israel sedang membunuh saudara-saudara kita di Gaza dalam jumlah yang begitu ramai. Mereka mahu mengusir penduduk Gaza dari bumi Palestin. Dalam masa yang sama mereka merampas rumah-rumah di tebing barat ya. Jadi kita hati-hati dan kita doalah agar Allah Azza wa Jal memberikan kemenangan. Tapi di sebalik kemenangan tu ada harga yang begitu mahal yang perlu dibayar. Ada satu buku yang wajar dijadikan satu perbahasan dan juga bahan bacaan kita. Buku itu berjudul Hakaza Zaharu Jilu Salahuddin Al-Ayyubi wa Hakaza Adatul Quds, yang telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ya, iaitu rahsia bagaimana rahsia kebangkitan generasi Salahuddin Al-Ayyubi dan rahsia Baitul Maqdis berjaya diambil semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi daripada buku tersebut ada dua poin paling besar mahu disampaikan oleh penulisnya, Syekh Abdul Majid Irsan Kailani, yang saya baca dalam lebih kurang tahun 2008 ya. Dua poin yang paling penting. Poin yang pertama adalah kemenangan generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu dia bermula 100 tahun lebih awal, bahkan lebih awal daripada 100 tahun sebenarnya. Antara persediaan yang dilakukan, yang paling penting persediaan ilmu dan juga akhlak. Bermula era Al-Imam Ghazali, kemudiannya Syekh Abdul Qadir Jilani, As-Suhrawardi dan sebagainya, sampailah lahirnya sebuah satu kerajaan yang besar di bawah kepimpinan Syekh Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zinki, dan kemudian barulah lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi proses untuk kemenangan umat Islam ni memakan masa, dia tak boleh mengejut. Tiba-tiba aja kita dengar berita minggu depan Israel kalah. Itu semacam mustahil. Logiknya sekarang ni Israel menang, dan logiknya sekarang ini umat Islam dalam keadaan derita,
Namun kita memerlukan masa yang panjang untuk kebangkitan semula ummah. Tak boleh kita kata dalam tempoh setahun 2 tahun kita nak menang terus, tak boleh. Dan yang keduanya, kemenangan yang dicapai oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan kemenangan individu, ya. Sebaliknya ia kemenangan generasi. Sebab itu buku itu berjudul Hakaza Zahara Jilu Salahuddin Al-Ayyubi. Demikianlah rasanya lahir generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kita tidak boleh berharap pada seorang tokoh. Sebagaimana selama ini mungkin kita memikirkan Imam Mahdi itu seorang-seorang dia aja. Tidak, dia tak boleh seorang-seorang. Dia nak tak nak dia kena satu pasukan yang kuat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun membentuk satu pasukan yang kuat, ya. Imam Mahdi pun dia mesti membentuk pasukan yang kuat. Dia tak boleh dia seorang-seorang dia untuk lawan dengan begitu banyak penjajah dan juga penjarah. Jadi kita sebut nama tokoh lah. Contohnya kalau kita di Malaysia sekarang ni, kita kata kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah PMX seorang yang memimpin negara kita? Tidak. Bersama dengan PMX tu dia adanya menteri ekonominya, dia ada menteri apa-apalah namanya, pendidikan ke, menteri agama ke, menteri sains ke, menteri kebudayaan ke, menteri pelancongan ke. Kalau zaman dulu kita katakan ini zaman Ismail Sabri. Dulu lagi ini zaman Muhyiddin Yassin. Kalau dulu lagi ini zaman Tun Mahathir sebagai contoh. Jadi kita sebut nama seorang je, tapi sebenarnya ia merujuk kepada pasukan dia tu. Pasukan kerja dia. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi bukan berseorangan dalam membebaskan Baitul Maqdis, tetapi ramai lagi pasukannya yang mempunyai kepakaran yang berbeza. Ada yang handal dalam bidang agama, membuat kajian, mendidik masyarakat dengan adab dan juga membuat fatwa terhadap keputusan-keputusan yang mahu diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudiannya ada juga peranan daripada orang yang pakar dalam bidang teknologi, ada yang pakar dalam bidang persenjataan, ada yang pakar dalam bidang pertahanan negara, ada yang pakar dalam membina hubungan antarabangsa, ada yang pakar dalam membina masyarakat yang lebih bersatu padu. Dan dalam keadaan dalam masa yang sama, individu pun memainkan peranan penting. Ibu bapa memainkan peranan sebagai ibu bapa, adik-beradik memainkan peranan adik-beradik, jiran tetangga memainkan peranan sebagai menjaga kerukunan jiran tetangga dan sebagainya. Jadi generasi yang sebenarnya yang memenangkan bukan Salahuddin Al-Ayyubi seorang-seorang. Generasi yang akan memenangkan Imam Mahdi bukannya Imam Mahdi berseorangan, dan ia memakan masa. Ia kena ada tempoh. Dia tak boleh Islam ni menang dengan mengejut. Ia kemenangan yang tidak masak, ya. Tetapi ia memerlukan masa yang baik, insya-Allah. Dan kita tawakal pada Allah, dalam masa yang sama kita berusaha dan bekerja, insya-Allah. Dan kelas-kelas yang kita lakukan ini semuanya merupakan binaan batu bata untuk membentuk generasi yang lebih baik, insya-Allah, ya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang ni kita akan masuk ke dalam perbahasan surah Ali Imran ayat yang ke-8. Okey, ini ayat yang popular dan ibu-ibu pun saya kira sebahagian besar daripada kita menghafalnya. Ini doa. Sebenarnya dia dua doa yang saling berkait antara satu sama lain. Justru paling elok kalau kita membaca doa yang ke-8 sambunglah dengan doa yang ke-9, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, dan hibahkanlah untuk kami daripada sisimu rahmat. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang melimpah ruah pemberiannya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ada satu berita, ada satu maklumat yang menarik, yang mana sahabat Nabi namanya Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhuma. Siapa tu ibu-ibu sekalian? Abdullah bin Uthman ni apa nama gelaran dia? Kak Liza, apa dia gelaran Abdullah bin Uthman? Saidina Abu Bakar.
As-Siddiq. Masya Allah, Bonda Azza, Barakallahu fikum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, namanya Abdullah bin Uthman. Dan Uthman itu dikenali sebagai Abu Quhafah. Dan Abu Bakar dikenali sebagai Atiq dan juga Abu Bakar kemudiannya. Dan gelaran lagi As-Siddiq. Okey. Jadi ada satu maklumat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memimpin salatul maghrib, dan dalam rakaat yang ketiga, selesai sahaja Abu Bakar As-Siddiq membaca suratul Fatihah, beliau pun membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan itu menjadi dalil kepada Imam Syafi'i rahimahullah untuk menyatakan kita disunnahkan untuk membaca surah ataupun mana-mana ayatul Quran dalam rakaat ketiga dan keempat. Itu pandangan Al-Imam Syafi'i yang disokong oleh minoriti ulama. Okey, baik. Jadi apa maksud doa ini, Ibu yang dirahmati Allah? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rabbana, Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Okey. La tuzigh, janganlah engkau pesongkan jantung-jantung kami ataupun kolbu kami. Ba'da, selepas, id hadaitana, engkau dahulunya berikan hidayah kepada kami. Id ni benda yang dulu-dulu kan, benda yang dah berlaku. Wahab lana, dan hibahkanlah untuk kami, min ladunka, daripada sisimu, rahmah, innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkaulah, wahhab, Tuhan yang benar melimpah-limpah kurniaannya. Okey, itu terjemahan secara lebih spesifik. Baik. Perkataan tuzigh itu ada kaitan dengan sebelumnya itu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok ya. Nampak tak anak panah yang bergerak ni? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang yang dalam hati, dalam kolbu-kolbu mereka adanya kecenderungan untuk ke arah kesesatan. Jadi dalam ayat yang ketujuh tu, Allah Ta'ala cerita ada orang yang mana kolbu mereka ni cenderung terhadap benda-benda yang tak elok. Okey. Jadi ayat ini berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Ada orang yang faham Al-Quran dengan cara yang betul. Ada pula yang menggunakan Al-Quran untuk kepuasan nafsunya. Lalu dia mula mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan nafsu keduniaannya. Berbeza dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Dan berbeza dengan kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Jadi kalau golongan ini, golongan yang ada zair dalam kalbu mereka, maka kita pun doa kepada Allah Azza wa Jalla. La tuzigh. Janganlah ada zair. Janganlah engkau pesongkan kalbu-kalbu kami selepas engkau berikan hidayah kepada kami. Okey, nampak Ibu? Okey, satu. Yang kedua, kalau kita padankan pula dengan cerita yang disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala, Al-Khabirul Alim dalam surah Al-Qasas. Sedikit perbahasan bahasa. Ya. Kalau kita tengok, ini kata Allah, selepas ibu Nabi Musa AS tu menghanyutkan anaknya di lautan, maka wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Maka jiwa hati ibu Nabi Musa ni dia jadi kosong, jadi macam tak tentu hala. Ya, dia bimbang dengan keselamatan anaknya yang dihanyutkan. In kadat latubdi bihi. Kalaulah kali ikut hati dia ni, dia hampir-hampir menjerit, tolong selamatkan anakku, tolong selamatkan anakku. Dah hampir-hampir dah. Tapi Allah Azza wa Jalla kata, laula arrabatna ala qalbiha, tapi kami yang telah rabatna, kukuhkan kalbunya, litakuna minal mu'minin, agar dia menjadi orang yang beriman. Maka di sini kita dapat lihat adanya perubahan, ya. Pertamanya kata Allah Azza wa Jalla, fuadu, hati ibu Nabi Musa ni menjadi tidak tentu hala. Sepatutnya apabila fuadu, hati ibu Nabi Musa yang menjadi tidak keruan tadi,
maka Allah Ta'ala akan kukuhkan hati. Betul tak ibu-ibu sekalian? Artinya dalam ayat berikutnya, laula arrabatna ala fuadiha, sepatutnya, ya, kalau kita fikir dengan logik, laula arrabatna ala qalbiha ala fuadiha. Okay, tapi Allah Azza wa Jalla tidak menggunakan perkataan fuadu, tetapi Allah menggunakan perkataan qalbu. Jadi sebenarnya apakah yang membezakan antara al-fuad dengan al-qalbu? Okey, benda ni ada dah saya cerita-cerita dulu. Tapi saya pun tak ingat cerita tu di kelas ini ke ataupun di kelas yang lain. Tapi saya tak nak panjangkan cerita, saya nak fokus yang ini sahaja, ya. Okey, fuadu ni kalau kita lihat dalam suratul Najm, kata Allah Jalla wa Ala, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta tentang apa yang dia tengok, ya. Mana ayat dia, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah berdusta hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dia tengok. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok? Jibril alaihi salam dalam bentuk yang asli. Okey. Kenapa disebutkan fuadu sedangkan yang melihat itu mata? Logiknya ma kadzabal ainu ma ra'a. Mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta tentang apa yang dia tengok. Kerana kita tengok ni dengan menggunakan mata, betul tak? Tapi Allah Azza wa Jalla tak kata mata, Allah Azza wa Jalla kata hati. Kerana apa? Pandangan mata selalu menipu, pandangan hati itu yang hakiki. Pandangan hati itu betul-betul tengok dengan sepenuh hatinya, bukan sekadar mata yang mungkin terkhilaf dan juga tersilap. Okey. Jadi ibu-ibu sekalian, kenapakah berlakunya perubahan antara fuadu dengan kalbu di sini? Okey. Ibaratnya begini, ibu-ibu sekalian, ini ibarat ya. Fuadu ni ibaratnya adalah apa dia ya? Jap. Saya tadi dah fikir contoh dia. Fuadu. Okey. Kalaulah ibu-ibu, kalau kita kata air, contohnya air ni. Okey, dalam bekas ni ada air. Ini perumpamaan yang tak berapa kena sebenarnya, tapi saya nak cerita bagi ni je. Okey. Fuadu tu ibarat air tu. Air yang berkocak kat dalam. Okey. Jadi hati ibu Nabi Musa ni dia tidak keruan, ibarat air yang berkocak-kocak dalam ni. Bergerak-gerak. Tapi apakah yang memastikan air itu tidak tumpah dan air itu dia tidak terkeluar daripada bekas dia ni? Itu bekas. Bekas yang ditutup dengan kemas. Okey. Jadi Allah Ta'ala dia mengukuhkan benda yang lebih besar agar benda yang kecil itu tidak akan terjejas. Ini dipanggil, kalau dalam istilah perbahasan yang lain, kita tinggalkan benda-benda yang ranting tu, kita bincang benda yang big picture dia. Contohnya kita kata begini, ya. Oh, Hamas dituduh sebagai pembunuh. Hamas pembunuh pengganas. Hamas pembunuh pengganas. Kita pun dah mula, alamak, macam mana ni kita betul ke Hamas ni pembunuh dan pengganas? Okey. Itu fuad kita pun dah mula goncang. Okay. Kita Hamas membunuh ni bagaikan fuadu. Tapi benda lebih besar lagi untuk mengukuhkan kita agar kita percaya kepada para mujahidin yang sedang berjuang di Palestin. Maka kita pun tengok benda yang lebih besar lagi. Kalau mereka mendakwa mujahidin ni sebagai pengganas, mereka lagi ganas. Mereka dah hancurkan 2 buah negara zaman dulu. Amerika dan juga Iraq dan juga Afghanistan. Dan kalau kita nak kata Hamas itu pembunuh, bagaimana pula dengan Israel yang telah membunuh lebih daripada 10,000 saudara kita di Gaza. Dan selama ni pun dia dah bunuh ramai dah orang. Kenapa orang yang melakukan tindakan sedikit dikatakan keganasan? Kenapakah orang yang melakukan keganasan jauh lebih baik itu dikatakan sebagai pejuang? Jadi kita menutup kegoncangan hati kita tadi, fuad kita tadi dah mula bergolak-golak dengan kita melihat benda yang lebih besar lagi, betapa jahat Zionis ini, jauh lebih jahat
Kalaulah kita boleh guna kata jahat, jauh lebih jahat daripada Hamas. Tapi kita tak kata Hamas jahat. Itu sekadar saya nak katalah bagi mudahkan perbincangan kita. Jadi memang yang bergoyang tu adalah fuadu yang bergoncang tu. Tapi bila Allah Ta'ala kukuhkan kalbu Ibu Nabi Musa AS, maka yang fuad tadi pun menjadi makin kukuh. Dia tak ada masalah dah kerana yang kalbu yang besar sekali itu pun dah kukuh dah. Okay, boleh nampak ibu-ibu sekalian ya? Jadi untuk memastikan kita ni tidak, prinsip kita tidak goyang, maka kita kena kukuhkan benda yang paling basic. Ya, benda yang paling basic apa dia? Benda yang paling basic. Kukuhkan benda yang paling basic, maka selesailah masalah yang kecil-kecil tadi. Itu poin yang mahu disampaikan oleh Allah Azza wa Jal. Fuad ibu Nabi Musa AS memang terjejas, tetapi apabila kalbunya sebagai bekas yang besar dijaga oleh Allah Azza wa Jal, maka fuad tidak ada lagi masalah. Okey. Kembali kepada perkataan kalbu, selain daripada perkara tamsilan yang saya bawakan kepada ibu-ibu tadi, kalbu juga bermaksud benda yang berbolak-balik. Benda yang boleh berubah-ubah, ya. Benda yang boleh bertukar-tukar. Kalbu. Justru kalbu yang menyimpan keimanan dalam diri kita ni, dia sentiasa boleh berubah-ubah. Maka kita doa kepada Allah Azza wa Jal, Ya Muqallibal Qulub, Sabit Qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan jantung, tetapkanlah jantung kami ini ke arah ala dinik, dalam agamamu. Okey, baik. Maka kembali pada yang tadi, bila kita sebut kalbu, la tuzigh qulubana, jangan engkau pesongkan kalbu kami yang memang jenis berbolak-balik tadi. Sekejap dia okey dengan solat, sekejap dia malas dengan solat. Sekejap dia seronok dengan maksiat, sekejap dia benci kepada maksiat. Jadi dia berbolak-balik. Maka kita doa kepada Allah Azza wa Jal agar kalbu kita ini tidak dipesongkan selepas Allah Azza wa Jal memberikan petunjuk kepada kalbu kita. Walhamdulillah, insya-Allah. Baik. Semalam kan ibu-ibu sekalian, saya ada baca satu hadis yang itu bukan hadis ya, asar. Asar ni cerita para sahabat. Bila baca asar tu kita pun terduduk saya dibuatnya. Ceritanya disampaikan oleh oleh sahabat Abdul Rahman ke apa, daripada ayahnya Jubair bin Nufair. Jubair ini beliau pernah jumpa dengan Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dia duduk dengan Miqdad tu, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dan dia pun kata, alangkah bahagianya mata tuan, kerana mata tuan telah melihat apa yang kami tidak pernah lihat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung tuan dapat hidup zaman Nabi, beriman kepada Nabi, melihat sendiri wajah Nabi, diasuh dan dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Kadang-kadang kita pun terfikir macam tu juga. Allah, kalau aku dapat hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kan best. Miqdad marah dengan lelaki tersebut. Dan kata Jubair, saya terkejut. Kenapa pula Miqdad marah? Sedangkan lelaki itu bukan cakap benda yang bukan-bukan pun. Dan bukan lelaki itu nak mengampu, tak. Dia sekadar melahirkan rasa untungnya Miqdad dapat hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Miqdad begini, saudara-saudara kata beruntung. Tapi saudara kena tahu, ini cerita ringkas ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bawa agama kepada kami ni, berapa ramai orang yang telah menolak ajaran baginda. Dan Rasulullah datang ni dalam keadaan ala asyaddil hal, dalam keadaan yang paling kritikal, kerana sebelum zaman Nabi tu orang dah hidup zaman jahiliah terlalu lama. Ya, Nabi Isa nak sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan 600 tahun lama. Kalau nabi-nabi dulu dia dah hilang seorang nabi, datang nabi lain, datang nabi lain, datang nabi lain. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan dah terlalu teruk dah akidah pada masa tersebut, dan nabi nak kena betulkan semula akidah itu bukan perkara senang. Ya, itu bukan perkara yang senang. Jadi tapi ceritanya bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan dakwah, ada orang timur ramai yang tolak. Jadi saudara yang nak kata untung-untung ni, saudara agak-agaknya, tambahan saya ya, agak-agaknya kalau kita hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita beriman kepada Nabi ke ataupun kita menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agak-agaknya senang kena beriman dengan Nabi, yang mana kita kena menghadapi siksaan demi siksaan,
kita kena boykot dalam berapa 2 tahun ke kena boykot sampai makan pun tak ke mana. Semua orang cemuh kita dan kata Mikdad, sampaikan seorang ayah bergaduh dengan anak, mak bergaduh dengan anak, bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh dengan kawan sendiri kerana semata-mata nak memilih kebenaran ni. Ini bukan senang ni. Dan ni kalau saudara kata saudara boleh seronok nak hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara yakin ke boleh ikut ajaran Nabi di saat semua orang benci kepada kita? Oh, jadi bukan senang sebenarnya ibu-ibu sekalian untuk memilih kebenaran. Kita hanya mampu berkhayal. Realitinya sukar untuk kita menerima ajaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekiranya kita hidup pada zaman baginda. Jadi syukur. Mikdad nak kata syukurlah kita hidup lahir-lahir. Ini memang Mikdad sebut kita lahir-lahir itu dah Islam dah. Syukur. Kita tak menjadi sebahagian daripada orang yang kufur menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lahir kita lawan ajaran Nabi Muhammad, kacau. Justru alhamdulillah kita lahir kita dah dapat keimanan daripada Allah, maka kita doa kepada Allah, la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Jangan pesongkan kolbu-kolbu kami selepas engkau berikan petunjuk kepada kami. Okey. Kemudiannya ibu-ibu sekalian cuba lihat dalam muka surat 54 dan 55 tu, buku Message Deep dalam Al-Quranul Karim ni, apa kata Syekh Ibn Utsaimin, hibah difahami sebagai pemberian kasih sayang seseorang terhadap seseorang semasa hidupnya tanpa mengharapkan balasan. Okay, contohlah ada seorang tu, ada satu keluarga dia, dulu-dulu dia ambil lah ada seorang budak tu terbiar, mak ayahnya tinggalkan budak tersebut, ya. Ada cerita macam tu. Ataupun ceritanya dia mak ayah ni orang Indonesia, susah dan akhirnya tak tahu nak jaga anak macam mana kerana tak ada duit, berikan kepada salah satu keluarga di Malaysia ni. Dan keluarga tu pun ambil lah jaga anak tersebut, jadi anak angkat, ya. Baik. Bila anak angkat ni dia berbeza dengan anak kandung daripada sudut pewarisan harta pusaka. Jadi bila dah tua tu, si ayah pun panggillah anak-anak ni. Okay, panggil anak-anak abah sekalian, ya. Abang kita ni semua tahu dah, abang kita ni bukan anak kandung abah, bukan adik-beradik kandung kamu semua. Tapi kita semua sayang pada abang kita ni. Abah anggap abang ni macam anak sendiri. Abang pun anggap abah macam ayah sendiri. Dan kamu semua pun anggap abang ni macam abang kamu sendiri. Masa kecil main sama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama, bergaduh pun ada bergaduh. Dan abang ni ambil berat terhadap kamu semua. Jadi kalau abah meninggal dunia nanti, abang ni tak dapat hadiah harta pusaka apa pun. Jadi boleh tak, setuju tak adik-beradik semuanya, kalau abah nak bagi hibah, hadiah, ya, macam hadiah lah, hibah kepada abang ni sebuah tanah kepunyaan abah dalam 1/2 ekar sebagai contoh. Adik-beradik lain pun kata tak apalah abah, abang kita juga, bukan orang lain. Nama je bangkat, tapi kami anggap macam abang kandung kami sendiri. Abah nak bagi, bagilah. Yang penting, biarlah abah adil. Okay. Jadi, pemberian hibah diberikan kepada anak angkat tadi, sebagai contoh tadi, ia merupakan pemberian penuh kasih sayang tanpa mengharapkan sembarang balasan daripada orang yang mendapat hadiah tersebut. Tapi jangan sekali-kali hibah rumah yang sedang diduduki, nanti kena halau pula. Okey. Maknanya hati-hati dalam memberi hadiah tu walaupun kepada orang yang kita percayai dan kita kasihi, ya. Okey. Pastilah hibah yang pemberian Allah Azza wa Jalla merupakan hibah yang paling tinggi dan paling bernilai. Jika hibah seseorang berupa tanah atau rumah, hibah Allah Azza wa Jalla pula berupa rahmat daripadanya. Rahmat Allah Ta'ala itulah hibah yang paling manis. Wa hablana min ladunka rahmah, dan hibahkanlah untuk kami daripada sisimu ya Allah rahmat. Rahmat itulah yang paling besar, yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana pun. Kan ibu-ibu sekalian, kan? Rahmat ni contohnya kesihatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Adakah harta dunia yang boleh menandingi kesihatan? Tak ada kot. Kalaulah ada orang nak bagi 1 juta pada kita ibu-ibu sekalian, dengan syarat kita kena ambil satu penyakit dia. Kalau boleh transfer. Saya bagi awak 1 juta, awak ambil satu penyakit saya ni. Apa dia penyakitnya?
penyakit diabetes. Kandungan gula dalam 15. Biar tak pun ada duit 1 juta tapi diabetes teruk, nak berjalan pun tak ke mana, nak membeli pun nak beli apa, makan pun kena pantang. Tak nak. Tak nak, tukar ganti. Ataupun datang pula orang, tak apalah, saya bagilah awak ni semua ni kereta Merc, kereta BMW, rumah sebuah. Ambil semuanya. Tapi saya nak beli ketenangan yang ada pada awak. Ketenangan tu saya nak. Okay. Jadi kita nak jual ke ketenangan tu kalau ketenangan tu boleh dijual, ibu-ibu sekalian? Biar tak pun, kalau bagi 100 juta pun saya takkan ambil. 100 juta datang, kalau betul lah orang kaya betul, 100 juta dia nak beli ketenangan yang ada pada kita ni ibu-ibu sekalian, saya takkan jual. Kita takkan jual benda tu. Kerana benda tu benda yang amat-amat berharga. Datang pula orang lain, saya berikan segala harta yang saya ada ni, emas berapa banyak, sekian-sekian-sekian. Tapi saya nak anak aja. Anak kita yang kita jaga sama ni, dia nak anak kita. Kalau dia nak kahwin, tu cerita lain lah. Dia nak ambil anak kita. Anak kita ni tak ada nilai. 1 juta. Itu 1 juta tu nak sama dengan sebatan jari dia pun tak boleh. Dia kata ambil sebatan jari anak, saya bayar 1 juta. No, sorry. 1 juta pun harga jari ni tak boleh ditandingi dengan mana-mana harga sekalipun. Jadi tak boleh. Ini benda yang besar pemberian Allah Azza wa Jal. Rahmat Allah. Jadi tiba-tiba kalau orang nak ambil rahmat kita ni tak boleh. Ini hadiah yang paling besar. Kurniaan Allah Azza wa Jal. Rahmat daripadanya. Sebab itu kalau kita tengokkan orang tua dulu-dulu, ya, macam mana mereka ni anak ramai. Anak 7 orang, 8 orang, 10 orang. Kerjanya kedai runcit, kedai kopi kecil-kecil je. Yang dulu-dulu jual 1 gelas air pun dalam 30 sen, 50 sen je. Berapa je nasi lemak masa tu? 30 sen, 50 sen je. Apalah untung sangat dalam berapa sen. Ataupun beberapa ringgit, berapa puluh ringgit je sehari. Apalah untungnya sangat. Saya ingat tok saya dulu dengan naik pokok duku. Saya tolong jaga kat bawah. Kemudian masuk dalam raga. Kemudian jual tepi jalan. Dapatlah berapa puluh ringgit. Apa sangatlah berapa puluh ringgit tu dengan penat bekerja dari pagi sampai tengah hari. Tunggu tepi jalan pula, saya tunggulah tepi jalan dengan atuk ni, nak menjual ni. Apa sangat yang sebenarnya? Kalau kita sekarang ni RM50, RM100 tu memang main je. Kita tak ada apa pun, sekali makan je. Tapi tok saya tu dapat duit RM10, RM20, syukur. Alhamdulillah dengan penuh senyumnya dia, bahagianya dia dapat RM10, RM20. Rahmat daripada Allah Azza wa Jal. Tengok-tengok dengan kemiskinan yang mereka alami, mereka tak pernah rasa miskin. Boleh sekolahkan semua anak-anaknya. Semua anaknya mungkin adalah seorang dua orang yang tidak mendapat pendidikan yang betul, tapi boleh hidup. Boleh hidup. Mak ayah tu boleh tanggung anak-anaknya. Sampai kita pun pelik. Macam mana orang zaman dulu dengan tidak ada duit, dengan hidup susah, dengan ilmu perniagaan pun tak ada, tetapi mereka boleh menjaga anak-anak mereka. Ini barakah dan rahmat yang datang daripada Allah Azza wa Jal kepada mereka. Sampaikan tok saya yang kerja-kerja kampung macam tu pun 3 tahun berturut-turut pergi ke Mekah untuk umrah dengan duit sendiri. Bahkan dalam 3 tahun berturut-turut tu saya pergi, dia belanja semuanya dalam 5-6 ribu tu. Masa tu 5-6 ribu lah. Okay, kemudiannya bukti itu 3 tahun berturut-turut. Tak kira lagi, kemudiannya pergi lagi, kemudian pergi lagi dengan hasil buah salak dia je. Ya, kemudiannya buah salak itu tak menjadilah pada akhirnya. Tapi ceritanya banyak. Dan bila kita tengok simpanan duit dalam tabung haji dia pun 100 ribu. Kita pun pelik macam mana tu ayah ni boleh simpan duit 100 ribu kerja kampung je pun. Barakah rahmat daripada Allah Azza wa Jal yang sukar untuk kita fikirkan rahmat tu datang daripada mana. Makcik saya pun dia ni tak kerja makcik saya. Ada masa toreh getah lah, ada masa. Tapi memang tak bekerja. Kerja-kerja gitu. Kadang-kadang je toreh getah ke apa ke. Tapi duit simpanan lebih 100 ribu ibu-ibu sekalian. Saya pun pelik dan saya yakin ada kalangan ibu-ibu pun macam tu juga. Tapi saya dah fikir macam mana makcik ni boleh simpan duit 100 ribu. Kita nak simpan 10 ribu pun habis-habiskan berjuang. Itu pun dapat habis. Dapat habis. Sebab macam-macam kehendak kita ni. Tapi ini kata rahmat daripada Allah Azza wa Jal. Yang rahmat ini merupakan satu benda yang sukar untuk kita nilai. Dan ia merupakan pemberian Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Wahhab, yang maha melimpah-limpah kurniaannya. Baik.
Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian ya, saya kalau dulu-dulu pun bila sembang bukan saya sajalah. Saya yakin ramai orang melalui pengalaman yang sama. Adik-beradik saya pula 8 orang, 5 orang tu berderet. 4 orang berderet. Setiap tahun 4 orang. Kemudian barulah selang setahun 2 tahun dapat anak yang kelima pula. Jadi masa dulu kami naik kereta ni dengan kami adik-beradik 4 orang yang berderet ni, dengan Pak Cik, Pak Cik saya Tak yang dengar. umur dalam 3 tahun tua daripada saya. Setiap pergi Kota Baru tahun Tadi mesti lain jalan lain jauh. tak sangkut. Sangkut je Ustaz. Ya, boleh dengar suara? Tadi lain sangkut kan. Okay, dah okey, Ha. tapi dah okey sekarang kan? Dah okey dah. Okey. Sangkut Ustaz. Jadi artinya Sangkut. Kak Liza? Lain Ustaz sangkut. Sangkut lagi ni sekarang ni. Ni okey tak sekejap. Tadi sangkut pula. Okey, kalau sangkut lagi nanti Kak Liza beritahu Okey Ustaz. Okey. Saya ke depan lagi Saya ke depan terus. Sangkut Ustaz. Lain Ustaz sangkut frozen. Pada ayat yang ke-17 kata Allah Azza wa Jalla as-sabirin was-sadiqin. Saya pindah tempat jap. Okey Ustaz. Kenapa asyik sangkut je? Apa masalah dia? Kak Liza, Ya. saya tak nak pindah lagi ni. Sekarang okey tak okey suaranya? Sekarang okey. Tadi masa Ustaz tengah cerita tu kami tak dengar apa. Tak apalah. Anggaplah saya berseorangan dalam bercerita tadi. Saya teruskan dulu. Kalau ada masalah lagi, Kak Liza beritahu Boleh Kak Liza? Okey Ustaz. Boleh. Okey, saja nak dengar. Takut tak dengar lagi. Okey, kalau ibu buka muka surat 56, bab yang kedua tu, memohon ampunan di waktu sahar. Sahar ya, bukan suhur. Saya silap tu. Di waktu sahar. Okey, kata Allah Jalla wa'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Okey, sebenarnya untuk memahami ayat ini, kita kena tengok ayat sebelumnya, iaitu ayat yang ke-15 dan juga 16. Kita tengok dulu. Kata Allah Azza wa Jal, Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Unabbi'ukum bi khairin min zalikum, nak ke kalau aku ceritakan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada segala itu? Lebih baik daripada apa? Ni, lebih baik daripada harta benda, kenderaan yang hebat, tanah yang bertimbun-timbun, kebun dan sebagainya itu. Ada lagi benda yang lebih hebat daripada segala kemewahan hidup di dunia ni. Ada lagi yang lebih hebat daripada rumah kediaman mewah sampai 5-6 tingkat tu. Ada lagi lebih hebat daripada segala emas yang disimpan oleh orang-orang tertentu. Jauh lebih hebat. Iaitu, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, untuk orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalam syurga tersebut, wa azwajum mutahharah, dan mereka mendapat pasangan-pasangan yang disucikan, wa ridwanun minallah, dan keredaan daripada Allah Azza wa Jal. Wallahu basirun bil ibad, Allah benar-benar melihat hambanya. Okey, siapa hamba tersebut? Allazina yaquluna rabbana innana amanna, iaitu orang yang berdoa, Tuhan kami, sesungguhnya kami ni, kami beriman. Faghfir lana dzunubana, maka berikanlah ampunan untuk kami terhadap dosa-dosa kami. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka.
Siapakah orang yang beriman tu lagi? Inilah cirinya, iaitu as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, tekun, orang yang suka memberikan nafkah, dan orang yang memohon ampunan di waktu sahar. Okey. Jadi, ibu-ibu sekalian, tolong tanda di buku masing-masing. Ayat ini boleh dijadikan doa. Okey, kita mula dengan doa ini kan. Rabbana innana amanna faghfir lana zunubana wa qina azabannar. Sambung lagi dengan doa ini. Tapi jangan terus as-sabirin was-sadiqin. Itu bukan doa. Iaitu ibu-ibu baca doa macam ni. Allahumma ja'alni minas sabirin. Okey, boleh ibu-ibu sekalian. Allahumma ja'alni minas sabirin was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Okey. Saya tolonglah ibu-ibu sekalian ya. Janji ibu-ibu belanja saya pisang goreng cukup. Okey, check. Ni saya tulis ni, ibu-ibu tolong ambil masing-masing. Nanti akan masuk dalam exam akhir tahun nanti. Yang akan dianjurkan oleh Ustaz Yusof ATM. Tu dia. Hafal doa ni. Allahumma ja'alni minas sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam Allahumma ja'alni silap pula. Sorry. Semula. Saya tertinggal satu ayat. Allahumma ij'alni. Okey. Kak Nisa tolong copy paste doa ni masukkan dalam grup ATM. Allahumma ja'alni minas sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Tengok di ruangan chat. Ya Allah, jadikanlah kami tergolong kalangan orang yang sabar, orang yang benar, orang yang tekun, orang yang memberikan nafkah, dan orang yang sentiasa memohon ampunan di waktu sahar. Okey. Jadi itu 5 ciri orang yang baik. Ini 5 ciri orang yang baik, orang yang tinggi kedudukannya, sabar ya. Okey, baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, orang yang buat semua benda ni, inilah orang yang lilladzina taqau inda rabbihim, yang mendapat syurga di sisi Allah Azza wa Jal nanti. Dan syurga ni, Allahu Akbar. Sebenarnya saya ni, saya ada buat buku tentang syurga kan. Ustaz Yusof Arba'in buat buku tentang neraka. Elok dah gabungan antara syurga dan neraka. Tapi sebenarnya jauh di hati saya kan ibu-ibu sekalian, nak sangat menulis buku syurga menurut perspektif Al-Quran ataupun syurga menurut penceritaan Al-Quran. Tapi ibu-ibu sekalian, menulis tentang syurga menurut Al-Quran ini merupakan satu kerja yang amat berat dan pasti menyusahkan. Sebab bukan senang kalau sekadar nak kumpul ayat-ayat Al-Quran tentang syurga, boleh lagi. Tapi bila kita nak membahaskan syurga menurut penceritaan Al-Quran ni, ya Allah, terduduklah dibuatnya. Kerana satu, bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu bahasa yang terlampau tinggi. Satu. Yang keduanya, saya pun tak dapat tahulah saya dapat menahan sendu ataupun tidak, sebab atau tidak, untuk melihat perbahasan Al-Quran perbahasan syurga dalam Al-Quran, kerana bahasa dia tu bahasa yang betul-betul boleh meruntunkan perasaan kita. Jadi hebat sebenarnya penceritaan Al-Quran tentang syurga ni. Hadiah yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita ni luar biasa sebenarnya. Tinggal lagi kita bersyukur ataupun tidak aja. Saya kata pada diri saya lah, saya ni bersyukur ataupun tidak. Okey. Jadi untuk mendapat syurga Allah Azza wa Jal itu, selain daripada kita berdoa Rabbana innana amanna tadi, kita kena jadi orang yang sabar, orang yang benar, orang yang tekun, orang yang memberi nafkah, orang yang memohon ampunan di waktu sahar.
Bila sebut orang yang benar ni, kadang-kadang percakapan tu pun kita kena hati-hati sangat. Jangan kita terlalu banyak bergurau perkara yang tidak benar membuatkan orang payah nak percaya pada kita. Jangan begitu. Sebab ada jenis orang yang suka dia bergurau je, kita tahu dia bergurau. Tapi lama kelamaan kita sukar untuk percaya apa yang keluar daripada mulut dia kerana dia selalu bergurau. Okay. Tapi ada kawan saya seorang tu namanya Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar ni tuan-tuan sekalian, baik orangnya, dia kaki gelak. Suami isteri kaki gelak. Kalau gelak tu dua-dua tu, ya Allah, kuat betul gelak. Dia orang tu junior saya. Dan bila dia ni kuat gelak, kadang-kadang kita pun keliru dengan dia ni bergurau ke betul. Masa awal-awal dululah. Tapi setakat saya berkawan dengan dia, apa yang dia sebut tu memang dia tak tipu. Nampak macam bergurau, nampak dia gelak-gelak. Tapi segala maklumat yang disampaikan tu memang betul. Cuma cara dia tu suka gelak. Menyebabkan apa persepsi saya pada dia, apa yang Ghaffar sebut, saya akan percaya. Sebab dia tak pernah bergurau benda yang tak betul. Kalau dia bergurau pun, kalau dia gelak pun, maklumat dia sampaikan tetap betul sebenarnya. Jadi itulah Sadiqin. Saya suka sembang dengan dia sebab dia tak pernah lah kita kata apa ya. Kalau orang Kelantan dia sebut bekok. Dia mau tak bekok kawal kan. Bekok ni maknanya nak tipu ke nak trik ke macam tu lah. Betul tak betul saya kata bekok saya tak tahu. Tapi saya rasa betul dah kot. Ataupun setengah orang kata gurau biawak. Gurau biawak ni kasar pun tak kan. Itu gurau kasar. Tapi Ghaffar tadi, Ghaffar bukan Ghaffar ya. Abdul Ghaffar panggil Ghaffar. Ghaffar tadi memang orang yang jujur menyebabkan kita percaya pada dia. Okey. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, yang penting kita nak bincangkan adalah orang yang memohon ampunan pada waktu sahar, dan yang ini saya tidak boleh bincang secara penuh perasaan kerana saya bukan orang macam tu. Sekadar kita nak bincang daripada sudut teknikal dan ilmu boleh, tapi nak berlebih-lebihan saya bukan orang macam tu. Jadi saya minta maaf ibu-ibu sekalian, tambah-tambah saya yakin ada kalangan ibu kakak sekalian ni memang jenis orang yang memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal di waktu pagi. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Jadi ceritanya Al-Quran mengajar kita supaya memohon ampunan tu masa yang paling penting sebelum subuh. Ya. Itu masa yang paling penting. Tanpa menafikan masa-masa yang lain pun okey. Tak ada masalah pun bila minta ampun ni bila-bila pun kita digalakkan. Cuma yang paling utama sebelum subuh. Ataupun sebelum pukul 5 tu. Dalam pukul 4.30, pukul 5 tu kan. Pukul 5 tu kalau boleh bagi siapa yang kaki tahajud, yang jenis bangun pukul 3 pagi lagi, pukul 5 tu tidurlah. Ya, tidur. Dekat-dekat subuh, 5 minit lagi nak subuh bangun. Ataupun 10 minit lagi nak subuh bangunlah. Okey. Tapi bagi siapa yang bangun lambat macam saya ni, jadi sebelum subuh lah. Waktu kita betul-betul doa pada Allah Azza wa Jal, memohon ampunan kepada Allah. Dan di sini kalau kita lihat ya, Ibn Umar radhiyallahu anhuma ada satu riwayat, beliau ni solat malam. Ibn Umar ni kaki solat malam. Sebab dulu beliau pernah mimpi masuk dibawa melihat neraka. Dan kemudiannya beliau takut sangat. Tapi malaikat kata awak ni bukannya ahli neraka. Dan bila beliau ceritakan kepada kakak dia Hafsah, dan Ummuna Hafsah radhiyallahu anha cerita kepada suaminya sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah sekiranya dia rajin qiyamul lail. Maka sejak hari itu memang Ibn Umar qiyamul lail tak henti. Jadi suatu masa beliau duduk dengan Nafi' anak murid beliau, dan bila dia solat lama tu dia pun tanya Nafi', dah nak subuh ke belum? Nafi' kata belum lagi tuan guru. Okey, Ibn Umar pun solat lagi. Solat lama-lama. Dia tanya lagi Nafi', dah nak subuh ke? Belum lagi tuan guru. Maka dia pun solat lagi. Solat lama. Nafi', macam mana dah nak subuh ke? Sikit lagi nak subuh. Maka beliau pun berhenti daripada solat. Beliau pun mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Fokus kepada memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal. Dan hari itu juga dalam muka surat 57, saya ada nukilkan pandangan Al-Hasanul Basri yang telah dimuatkan oleh Al-Baghawi dalam tafsir beliau Ma'alimut Tanzil. Lamakan salat sehingga waktu sahar. Tiba waktu sahar, maka berhentilah daripada salat, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Nak baca Sayyidul Istighfar silakan, baca perlahan-lahan. Jangan baca macam ni.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jangan baca macam tu. Memanglah bacaan saya tadi tidaklah laju pun, tapi ia tidak ada penghayatan dan juga keinsafan. Baca satu-satu, ya. Contohnya, dia minta maaf, minta izin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya baca satu-satu, hayati maksud dia. Yang tak saya buat tadi, saya tak menghayati betul-betul maksud dia. Tapi saya nak ceritanya, satu-satu dilafazkan. Mohon ampun sungguh-sungguh pada Allah. Dan kita kena tahu bukan isunya memperbanyakkan mohon ampun di waktu sahar, tetapi menggandakan kualiti mohon ampun ketika waktu sahar. Walaupun mungkin kita sempat mohon ampun dalam 20 kali, tapi ucapan kita tu penuh dengan keinsafan, itu lebih baik daripada ucapan 100 kali tapi tidak diiringi dengan keinsafan. Okey. Ada sebahagian ulama yang lain pula yang menyatakan pada waktu sahar ini mohon ampun yang terbaik dalam solat. Ada yang kata begitu, antaranya Ibn Katsir kata begitu. Kita solat, dalam solat tu kita minta ampun yang banyak. Minta ampun lebih daripada yang lain. Kerana apabila kita memohon keampunan, sebenarnya kita minta benda yang paling besar. Dan benda yang lain akan menyusuli. Kita minta ampun maka datang rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kita minta ampun maka Allah mudahkan urusan kita. Kita minta ampun maka Allah Ta'ala bersihkan jiwa kita. Kita minta ampun maka Allah murahkan rezeki kita. Maka memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla dalam salat, itulah yang dimaksudkan dengan ayat wal mustaghfirina bil ashar. Dan semalam saya baca satu hadis Nabi SAW, sebab saya ada tertinggal satu doa dalam buku ni. Bacaan dalam salat ni ada satu doa masa rukuk dan sujud saya tertinggal. Maka saya minta supaya PTS betulkan balik buku tersebut dengan menambah satu lagi doa. Dan doa ini ibu-ibu sekalian, oh Masya Allah, amat-amat deep untuk dibaca ketika sujud. Okey, saya akan kongsikan pada ibu-ibu sebagai penutup pada hari ini. Allahumma ighfirli zambi kullah. Okey, ada pun. Okey. Sekejap, mana ni? Doa ini kata ulama, inilah doa yang menyeluruh. Ya, doa memohon ampunan yang menyeluruh. Okey, saya kongsikan di ruangan chat. Ibu-ibu nanti boleh tengok. Okey, saya bacakan. Anna Rasul, daripada Abu Hurairah bin Ummihi radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa masa sujud. Apa doanya? Okey, perhatikan Allahumma, ya Allah, ighfirli dzambi kullah. Ampunkanlah untukku seluruh dosaku. Okey, minta ampun semua dosa ni. Bukan itu sahaja, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan perincian lagi kerana betul-betul nak minta ampun dengan Allah ni. Diqqahu wa jillah. Dosa yang kecil dan juga besar. Wa awwalahu wa akhirah. Dosa yang awal dan juga akhir. Wa alaniyatahu wa sirrah. Dosa yang terang-terangan dan juga dosa yang tertutup. Jadi ini menunjukkan kesungguhan berdoa. Dan inilah doa memohon ampunan yang paling tinggi rankingnya ketika kita sujud. Dan mana-mana zikir yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dianggap doa yang paling tinggi rankingnya, lebih tinggi daripada doa yang kita sendiri reka-reka. Kerana bila doa yang dibaca sendiri oleh kita mesti ada kekurangannya.
mesti ada kekurangan. Tapi apabila doa itu diamalkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, maka dia punya pemilihan perkataannya, caranya amat-amat deep, amat-amat mendalam, dan insya-Allah boleh mengundang rahmat dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi begitu sajalah untuk hari ini Ibu sekalian. Sama-samalah kita memasang impian, harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tolonglah saudara-saudara kita di Gaza. Semoga Allah Azza wa Jalla melahirkan anak-anak yang ramai lagi di Gaza yang akan memperjuangkan Gaza. Tapi ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah Palestin, ya, apabila penduduk Palestin itu dijajah, biasanya yang datang menyelamatkan Palestin adalah orang-orang luar. Ya, orang-orang luar, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dulu, mereka orang luar. Mereka yang menyelamatkan Palestin daripada kaum Jabbarin, ya. Kemudiannya zaman Salahuddin Al-Ayyubi pun orang luar, zaman Umar bin Khattab pun orang luar. Adakah sekali lagi kita akan melihat orang luar datang menyelamatkan Palestin? Adakah negara kita Malaysia boleh menjadi tempat untuk kebangkitan umat Islam? Jadi ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Kita dahlah bergaduh benda-benda yang kecil-kecil. Dahlah kita saling tuding jari antara satu sama lain. Jadi semua ini merugikan kita. Tapi dalam masa yang sama, janganlah kita ni sampai terlalu bebas dalam amalan-amalan sampai kita melakukan perkara bid'ah, khurafat yang tidak diajarkan. Sebagaimana sekarang ni orang sibuk dengan menyembah kubur. Ulama dah pesan, awal-awal ni ziarah kubur. Ya, awal-awal ni dia ziarah kubur. Kemudiannya dia hias kubur. Kemudian dia qasidah di kubur. Konon-kononnya ambil barakah. Lama-lama dia sembah kubur. Itu yang berlaku. Itu realiti yang berlaku di beberapa buah negara. Mereka menyembah kubur. Bukannya mereka menziarahi kubur. Mereka bukan lagi berdoa menggunakan perantaraan orang soleh. Mereka minta tolong dengan orang soleh dalam kubur itu sendiri. Ini yang berlaku. Kalau negara kita tak benteras benda ni, usah mimpilah untuk kita berjuang membebaskan Palestina. Nak tak nak benda-benda khurafat, tahyul bid'ah ni kena hapuskan dulu. Barulah kita telah membina satu jambatan yang lurus untuk menyelamatkan Palestina itu sendiri, insya-Allah. Wallahualam. Kak Liza dan ibu-ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih semua. Wa antum fajazakumullahu khairan. Kak Liza, Assalamualaikum.